Dalam perjuangan Islam, Nabi kata halafani syabab wa khalafani syuyukh. Dalam perjuangan Islam ini, aku memperjuangkan Islam, bersama aku orang muda. Yang menentang aku semua tua belaka. Yang menentang Nabi, Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Walid, Al-Mughirah, Abu Bukhtari, Abu-abu yang dah jadi abu ini menentang Rasulullah. Kita tengok bersama Rasulullah siapa? Orang muda. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi adhaka wa abka wa amata wa ahya wa as'ada wa ashqa wa adalla wa hada. Salawatullah wassalamuhu ala sairil anbiya'i wal mursalin والصديقين والشهداء والصالحين والمجاهدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين أما بعد. يقول الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا صدق الله العظيم. Yang saya hormati lagi saya kasihi Tuan Imam, Tuan Bilal, para ustaz, alim ulama, seluruh barisan kepimpinan Surau Al-Ikhwan, tuan-tuan haji, puan-puan haja, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, syukur kita dihimpunkan daripada maghrib tadi kita mendengar bacaan imam yang memetik surah Al-Kahfi sehingga ayat tadi dia berhenti pada ayat 61. Kita faham ke apa yang dibacakan? InsyaAllah faham. Ibu-ibu faham tak doa tu tadi? Yang mana Bilal baca tadi, doa lepas 8 rakaat 4 salam tadi. Ibu-ibu faham tak maksud dia? Maksudnya ibu-ibu, suami ibu-ibu nak kahwin lagi. Betul, saya tak bohong. Bilal baca tadi wabil huril in mutazawwijin, dan dengan bidadari kami berkahwin. Apa maksudnya? Kahwin lagi ibu-ibu. Ibu-ibu dah doa tadi, saya tak tahu. Kalau ibu-ibu faham tadi maksud doa, suami-suami tak datang surau, tak berani ni, tak dibenarkan datang surau, sebab tak faham lah tu. Dan sebab itu kita, bila mana imam baca itu tadi, saya nak petik satu ayat saja daripada surah Al-Kahfi ayat 13 yang saya bacakan dalam muqaddimah, supaya bila mana Nabi mengajar kita supaya mengamalkan surah Al-Kahfi. Kalau boleh baca awal 10 ayat, akhir 10 ayat, untuk mengelakkan fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal. Kita duduk di akhir zaman, lalu disunatkan membaca surah Al-Kahfi. Kebetulan malam ni malam Jumaat yang dipanggil Sayyidul Ayyam. Man mata yaumul Juma'ah aw lailatul Juma'ah, siapa yang mati hari Jumaat ataupun malam Jumaat, bermulanya maghrib tadi, masuk Jumaat, besok pagi Jumaat, tengah hari besok khutbah Jumaat, petang besok Jumaat, maghrib besok habis Jumaat. Yang mati dalam tempoh ini dijaga ataupun dilepaskan dari azab kubur. Sebab itu bila mana diceritakan tadi, saya nak ambil satu ayat saja, ayat 13. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Allah memberitahu pada Nabi Muhammad kisah yang cukup lama. Di satu zaman di bawah pemerintahan Rom, seorang raja yang bernama Daqyanus ataupun Decius yang memerintah di sebuah negara.
dalam keadaan yang sangat zalim, menyekutukan Allah. Di sana terdapat 7 orang anak muda yang mana tidak mengiktiraf dan menolak apa yang dibawa oleh raja tersebut, membawa diri dan menyembunyikan diri di dalam gua. Perkataan kahfun bahasa Arab, kaf, ha, fa, kahfun, bahasa Inggeris kif. Kan kita ada batu kif, kif tu gua, bahasa Arab kahfun. Cuma kita tak sedar lalu di hadapan batu kif, kat situ ada hubung kait dengan surah ini. Nak ceritanya gua di situ ialah gua yang terletak, ada yang kata berada di Turki, di Ephesus. Saya dah sampai tempat tu. Ada ulama kata tafsirannya berada di Jordan, 7 km daripada Bandar Aman. Saya dah sampai. Dan satu lagi pendapat, gua tersebut berada di Bukit Jabal Qasiyun, iaitu di Syria. Sebab tu Syria ini satu bandar yang cukup lama. Syria, Palestin ni bandar-bandar penting yang mana akan berlakunya pertembungan Malhamatu Kubra, peperangan yang besar, kacau bilau, dan sehingga turunnya Nabi Isa di mana Syria, di Manaratu Baydha, di Menara Putih di Syria. Akhirnya akan membunuh Dajjal di mana? Di Palestin. Sebab itu dia berhubung kait dengan akidah kita sampai hari kiamat. Sebab itu jangan lupa sejarah, jangan lupa Quran dalam peristiwa penting ini. Di mana Damsyik itu nama asalnya Damus Syaqiq. Damus Syaqiq apa? Dam darah, Syaqiq adik-beradik. Dipendekkan Damsyik. Itulah di mana Qabil membunuh Habil. Darahnya mengalir di Jabal, di Bukit Qasiyun. Itu tempat ketiga. Tetapi apapun perbezaan perselisihan pendapat, ada satu persamaan. Negeri-negeri ini kalau tuan-tuan pergi ke Syria, ke Palestin, ke Lebanon, ke Jordan, ke Turki, banyak tinggalan dari kerajaan Empire Rom lama. Yang mana ada persamaan dalam cerita ini, pernah dipimpin oleh seorang raja yang zalim bernama Daqyanus. Raja memaksa supaya rakyat menyekutukan Allah, menyembah berhala. Tiba-tiba di sana ada 7 anak muda, yang mana anak orang kaya, pembesar, anak menteri, melarikan diri dari rumah, kemudian masuk ke dalam gua. Allah tidurkan 300 tahun. Allah Subhanahu wa taala juga menyebut kisah Uzair yang ditidurkan 100 tahun. Uzair keluar rumah 40 tahun, dia tidur 100 tahun, dia bangun tidur, umur dia masih 40 tahun. Sepatutnya umurnya 140 tahun. Tiba-tiba dia bangkit tidur umur 40 tahun. Dia balik kampung dia, cucu dia lebih tua daripada Uzair. Sebab itu Allah memberi contoh terkadang orang yang bertanya tentang kehebatan Allah itu, orang tu Allah jadikan sebagai bahan uji kaji. Dalam peristiwa ini 7 orang anak muda ini Allah tidurkan mereka bangkit. Kam labisna yauman au ba'da yaum. Berapa lama? Rasa sepetang sehari. Allah tidurkan 300 tahun. Di Sungai Buaya ni ada tak orang tidur seminggu tuan imam? Seminggu tak bangun? Tak ada deh. 300 tahun. Allah menceritakan sifat pemuda, sifat orang-orang yang disebutkan ini. InsyaAllah kita bincangkan ciri-ciri dia untuk kita sematkan dalam diri kita, anak cucu zuriat kita, insyaAllah. Tak lama. Tazkirah kita jangan lama-lama, sekejap je. Pukul 1 kita berhenti. Allah sebut innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Kita tengok satu-satu ciri-ciri karakter dia. Pertama, sifat dia innahum fityatun, muda. Sebab tu sifat muda ini sifat yang cukup baik untuk Islam. Dalam perjuangan Islam Nabi kata halafani syabab wa khalafani syuyukh. Dalam perjuangan Islam ini aku memperjuangkan Islam, bersama aku orang muda, yang menentang aku semua tua belaka. Yang menentang Nabi Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Walid, Al-Mughirah, Abu Bukhtari, Abu-abu yang dah jadi abu ini menentang Rasulullah. Kita tengok bersama Rasulullah siapa? Orang muda. Yang baring tempat tidur Nabi siapa? Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sayyidina Ali umur belasan tahun, belum kahwin. Nabi kata, Ali,
malam ni baring tempat tidur aku. Sayyidina Ali tak kata, ya Rasulullah, aku istikharah dulu. Ada? Tak ada. Sedangkan tempat itu tempat tusukkan pedang dan tusukkan lembing, dia mati. Tetapi dalam kitab sirah disebut Sayyidina Ali ambil selimut, dia tutup muka dia, dia tak tengok apa pun. Kata ulama, tidur Sayyidina Ali seperti mayat. Maksudnya, tahu mayat? Mayat bila tidur macam mana mayat? Sebab tu mandikan budak dengan mandikan mayat, senang mandikan mayat. Mayat ni tuan-tuan pakai apa pun, sabun pun, shower gel ke, sabun mayat hijau ke, biru ke, dia buat tak tahu sebab dia mayat. Cuma ketika masukkan tu, cotton tu, kapas, lubang hidung dia, berhati-hati, takut mayat tu bersin. Susah lagi mandikan budak. Budak berlari-lari, saya memang payah. Kalau orang perempuan mandikan anak, shower gelnya, shampoo-nya, dengan berus kakinya, gosok gigi. Kalau saya mandikan anak, saya susun, ambil water jet, pum, macam car wash. Nak sebutnya apa tuan-tuan? Macam tidur mayat. Maknanya, jadi apa jadilah malam ni, yang penting Nabi selamat. Itu Sayyidina Ali. Barulah Nabi beri ke anak dia yang dia kasih, Fatimah Az-Zahra, menantu dia Sayyidina Ali. Dia dah uji budak muda ni memang hebat. Kita pilih menantu solat pun tidak. Faham? Kita orang pinang anak kita, ibu ayah balik ni, ada orang rombongan pinang anak kita. Lagi Sudan pula tu, Sudan. Tahu Sudan? Hitam-hitam. Ibu-ibu pinang timur tak timur. Ibu yang pinang Sudan ni ada 10 telaga minyak nak. Boleh bincang Ustaz, boleh bincang. Nak sebutnya kita tak tanya pun macam mana solatnya, macam mana kuliah, macam Qurannya. Kita tanya apa kerjanya, manager ke driver, berapa gajinya. Tengok sifat pemuda ini, inilah asas. Bila dia ada ilmu, orang muda lebih hebat daripada orang tua. Tengok perawi hadis Nabi yang paling banyak lagi, 5, 6 sampai daripada Abu Hurairah, 5,374 atau 5,775, paling banyak Abu Hurairah. Dia hidup dengan Nabi 3 tahun, peluk Islam 8 hijrah, Nabi wafat 11 hijrah. Dia paling banyak menghafaz hadis Nabi sebab dia mulazamah diri dia, muayyashah dengan Rasulullah. Sahabat-sahabat lain tanya, wahai Abu Hurairah, kami lebih lama bersama Rasulullah, engkau baru dengan Rasulullah, engkau dapat lebih daripada kami. Kenapa? Wahai sahabatku, kamu ada perniagaan, kamu ada pertanian, kamu ada pekerjaan, aku hanya mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau nak ilmu lebih, damping dengan ulama, bukan dengan mamak. Sebab itu mereka ini sangat berharga, Allah yang angkat mereka. Bulan Syakban ini banyak ulama meninggal dunia. Sedih kita. Sebab dia memikul tanggungjawab yang Nabi beri pada mereka, iaitu membawa agama sebagai panduan dan rujukan dan benteng kepada ummah dan agama Allah. Tengok lepas daripada Abu Hurairah, kita jumpa dengan nama Ibnu Umar ketika Nabi wafat, umurnya 15 tahun. Ibnu Umar ataupun Abdullah bin Umar, berapa hadis dia hafal? 2,386. Lepas tu kita jumpa dengan Anas bin Malik, juga ketika Nabi wafat umurnya 20 tahun. Ketika Nabi sampai Madinah, umur Anas bin Malik 10 tahun. Mak dia datang, Ummu Sulaim, wahai Rasulullah, orang pakak beri engkau hadiah, nak bagi tanah, nak buat tolong buat rumah, aku tak ada apa-apa, anak aku 10 tahun, ambillah sebagai khadam kepada engkau. Dan Nabi ambil Anas bin Malik. Sebab itu kita jumpa Anas bin Malik banyak meriwayatkan hadis Nabi, sebanyak 2,336 hadis. Banyak, 2,286 hadis. Juga budak kita jumpa selepas tu juga ialah Aisyah radhiyallahu anha, orang muda. Nabi wafat umur 18 tahun, 2,210 hadis. Lepas tu kita jumpa Ibnu Abbas, 1,660 hadis. Ketika Nabi wafat, Ibnu Abbas umurnya 13 tahun. Usamah bin Zaid ketika Nabi wafat 16 tahun, dalam keadaan dikirim oleh Abu Bakar As-Siddiq pergi ke Ghassan berhadapan dengan Rom. Semuanya orang muda. Sebab tu orang muda bila ada ilmu, itu asas dalam menentukan kehebatan dia, kebenaran dalam kehidupan.
Terima kasih kepada semua para penyumbang. Syukran jazilan katsira. Jazakallahu khairal jaza. Minumlah tanwir koko terbaik.